merupakan bulan yang para sahabat khususnya dan umat Islam mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua. Tuan-tuan, apabila Sayyidina Umar diangkat sebagai khalifah, dia diberi peluang oleh Allah. Dia sebagai pemimpin, memerintah, menggantikan Rasulullah SAW. Dalam tempoh 10 tahun pemerintahan dia, tuan-tuan, bagaimana dia berjaya membawa, mendidik rakyat menjadi manusia bertakwa kepada Allah. Ambil contoh, tuan-tuan. Sebelah malam, Sayyidina Umar akan berjalan masuk ke lorong-lorong di kawasan di bandar Madinah, meninjau rakyat dia, tuan-tuan. Apabila dia melihat di hujung sana ada sebuah rumah yang masih ada nyalaan api, tuan rumah masih belum tidur. Ketika mana Sayyidina Umar menghampiri rumah tersebut, dia mendengar perbualan di antara anak gadis dengan ibu. Dia mendengar percakapan mereka. Si ibu ni, tuan-tuan, bertanya pada anak gadis dia, pada sebelah petang tadi, kamu pergi perah susu kambing. Berapa banyak susu yang kamu dapat? Wahai anakku, kamu perah petang tadi susu kambing. Berapa banyak yang kamu dapat? Maka jawab dengan anak gadis dia, anak perempuan dia kata, wahai ibu, tak banyak, sedikit, separuh baldi sahaja. Sebab sekarang ni musim kemarau. Kambing-kambing kita tak cukup makanan. Susu tak banyak. Maka bila dapat separuh, ibu dia kata, wahai anak, kamu ambil air, campurkan susu ini dengan air. Ambil air, campurkan dengan air. Anak kata, tak boleh wahai ibu. Tak boleh, salah. Kalau Omar tahu, Omar marah. Benda ini menjadi suatu kesalahan, dan kalau Omar tahu, Sayyidina Omar akan marah. Mungkin kita akan dihukum oleh Sayyidina Omar kerana kita telah melanggar, kita telah khianat. Apa jawab ibu, tuan-tuan? Ibu kata, kenapa kamu takut? Omar bukan bersama dengan kita. Omar tidak bersama dengan kita. Dia tidak ada di sini. Kenapa kamu bimbang? Anak, tuan-tuan, tengok bagaimana rakyat yang telah dibentuk agar bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat biasa. Rakyat bawahan. Seorang gadis saja, tuan-tuan. Dia beritahu kepada ibu dia, wahai ibu, kalaupun Omar tidak mengetahui, kalau Omar tak tahu, tetapi ibu kena ingat, Allah, Tuhan kepada Omar, adalah merupakan Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Benda ini salah, wahai ibu. Sayyidina Umar lega. Alhamdulillah, kata dia. Bagaimana dia berjaya membentuk, mendidik, membimbing rakyat dia menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin kita hari ini bagaimana, tuan-tuan? Pemimpin yang kita angkat, yang kita lantik, yang kita bagi sokongan, yang kita bagi undi. Mereka menang dalam pilihan raya. Diangkat, dilantik sebagai menteri, menteri kewangan dan sebagainya. Mereka bukan sahaja menjaga rakyat, bahkan mereka sanggup melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam isu terbaru, tuan-tuan, jelas Kementerian Kewangan telah meluluskan lesen judi bola sepak, tuan-tuan, telah diluluskan. Dan benda ini, tuan-tuan, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana telah dihurai dengan panjang lebar oleh Fadil Ustaz Zakaria sebentar tadi. Allah Ta'ala telah mengharamkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, penyembahan berhala, tenun nasib, ini kesemuanya najis, kotor. Benda yang keji, yang merupakan perbuatan itu amalan dan juga perbuatan syaitan. Jauhkan oleh kamu, olehkan kamu, kata Allah. Allah Ta'ala minta kita jauh, hindari daripada judi. Tiba-tiba pemimpin kita, tuan-tuan, lulus lesen judi, nak budayakan judi di kalangan masyarakat umat Islam. Di kalangan masyarakat orang Melayu, orang Cina dan sebagainya, tuan-tuan. Jelas pertentangan. Sedangkan sebelum ini, tuan-tuan, dalam isu kalimah Allah Ta'ala, dalam isu nama Allah, apabila ada gereja, ada majalah Kristian, nak menggunakan, nak menterjemahkan kalimah Tuhan itu kepada Allah, tiba-tiba, tuan-tuan, pemuda-pemuda UMNO lah yang bangkit, lantang, buat himpunan, buat demonstrasi, mempertahankan kalimah Allah. Kami sanggup mati untuk pertahankan nama Allah, kalimah Allah. Dalam isu syariat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, yang mereka pijak, yang mereka ketepikan, mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana pemuda-pemuda UMNO ni, tuan-tuan? Mana dia yang sebelum ini suara-suara lantang? Mana dia Ibrahim Ali? Perkasa. Kenapa mereka tidak mau menentang? Sedangkan ini, tuan-tuan, dalam isu judi, jelas melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata, tuan-tuan, beza di antara UMNO dengan PAS. UMNO khianat.
UMNO khianat kepada agama dia. UMNO khianat kepada bangsanya sendiri. UMNO khianat kepada tanah airnya sendiri, tuan-tuan. Dalam isu agama, dalam soal agama, UMNO khianat, tuan-tuan. Siapa yang menghapuskan tulisan Jawi di sekolah-sekolah kebangsaan kalau tidak UMNO, tuan-tuan? Bayangkan kalaulah DAP yang menghapuskan tulisan Jawi, tuan-tuan. Bayangkan. Tentulah orang melakukan bangkit. Orang melakukan bantah, marah. Mereka telah mencabar kita. Tapi tuan-tuan, bila menterinya UMNO, orang-orang Melayu kesemuanya mendiamkan. Senyap, diam seluruh bahasa, tuan-tuan. Hasilnya, selepas daripada hampir 20 tahun, tulisan Jawi dihapuskan. Tidak diajar di sekolah-sekolah kebangsaan, tuan-tuan. Kita melihat hari ini, lahirnya masyarakat, lahirnya di kalangan pelajar, di kalangan generasi, tuan-tuan, yang tidak boleh membaca Al-Quran. Itu kesan dia, tuan-tuan. UMNO khianat kepada agama. UMNO khianat kepada tulisan Jawi. UMNO lah, tuan-tuan, sebenarnya disebut oleh Syed Yusof tadi. Semasa Tan Sri Mahiuddin Yassin menjadi Menteri Besar Johor. Semasa dia menjadi Menteri Besar Johor, tuan-tuan, negeri Johor ini sama sebagaimana negeri Kedah, negeri Perlis, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan, cuti umumnya, tuan-tuan, hari Jumaat. Hari Jumaat cuti umum. Di negeri Johor, sama sebagaimana di negeri Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Semasa Tan Sri Mahiuddin Yassin menjadi Menteri Besar Johor, tuan-tuan, dialah yang telah mengubah cuti hari Jumaat diubah kepada hari Ahad, tuan-tuan. Bayangkan kalau ketika itu Johor diperintah oleh DAP, tuan-tuan. Bayangkan kalau DAP masa itu memerintah Johor, dia ubah cuti hari Jumaat, ubah pada hari Ahad, tuan-tuan. Saya yakin seluruh orang-orang Melayu, rakyat negeri Johor yang berbahasa Melayu, agama Islam, akan bangkit menentang. Mereka akan kata DAP telah mencabar kita, mencabar agama kita, tidak menghormati perlembagaan negara kita, yang meletakkan agama rasmi sebagai agama Islam sebagai agama rasmi. Hari Jumaat, hari kebesaran Islam, mereka menghina Islam. Tapi tuan-tuan, bila ini tindakan yang dilakukan oleh pemimpin UMNO, dilakukan oleh Menteri Besar Johor yang berbangsa Melayu, beragama Islam, tuan-tuan, Tan Sri Mahiuddin Yassin, kesemuanya diam. UMNO mendiamkan diri. Maka hari ini, tuan-tuan, kesan daripada itu, tuan-tuan, kita lihat Johor diubah cutinya daripada hari Jumaat kepada hari Ahad, tuan-tuan. Ini kita sebut UMNO khianat kepada agama dia. UMNO tidak membela sekolah-sekolah agama. Dia menghapuskan, tuan-tuan, di zaman Tun Mahathir, tarikh royalti yang sepatutnya diberi, yuran per kapita yang sepatutnya diberikan per sekolah agama rakyat. Hak sekolah agama rakyat, tuan-tuan, yuran per kapita ditarik, tidak diberi. Tapi tuan-tuan, kerajaan Perikatan Rakyat, alhamdulillah, termasuk di negeri Pulau Pinang, tuan-tuan, kita beri. Hidupkan semula sekolah agama rakyat, bagi bantuan, bagi yuran per kapita. Sebab itu baru-baru ini, tuan-tuan, hari Selasa, tarikh 19 hari bulan 5 baru-baru ini, di Madrasah Al-Aminiyah, Permatan Libur, tuan-tuan, Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri, Lim Guan Eng, turun, menyerahkan peruntukan untuk sekolah-sekolah agama rakyat sebanyak 1.75 juta, tuan-tuan. Diberi. Itu tidak termasuk peruntukan yang diberi kepada Majlis Agama Islam untuk hal ehwal agama Islam, tuan-tuan, 25.4 juta, tuan-tuan. Ini peruntukan asing. Khusus dibuat sekolah agamanya untuk sekolah-sekolah agama rakyat. 1.75 juta.